Yang Monida didakwa mati lemas ketika having dinner di atas speedboat, dan ketika itu Tang Monida ini bersama 5 rakannya yang lain, dan salah seorang daripada 5 rakan tu adalah PA dia sendiri. Tapi kes ni menjadi bualan sehingga ke hari ini, dah masuk 11 hari daripada hari kejadian, kerana terdapat banyak spekulasi tentang kematiannya. Laporan mengatakan mati lemas, tapi apabila melihat kepada keadaan mayat Tang Monida itu sendiri, ramai yang tidak percaya, termasuklah ahli keluarganya, bahawa kematiannya hanyalah berpunca daripada mati lemas. So, hai, Assalamualaikum, Sawadi, Ca. Okey guys, kita tak dapat sangkal lagi Tang Monida punya kematian ni memang dapat menarik ramai gila perhatian dari pihak media. Dan ramai juga YouTuber Malaysia, walaupun Tang Monida ni adalah orang Thailand, ramai juga orang-orang kita, orang-orang Malaysia cover tentang kes ni. So, korang bersama aku hari ni, kita cerita sikit pasal kronologi, spekulasi, dan juga aku ada satu footage special untuk korang. Pada 24 hari bulan 2 2022, Jumaat yang lepas dan lepas, Tang Monida makan malam di atas speedboat bersama dengan 5 orang rakannya yang lain di Sungai Chao Phraya. 5 orang rakannya itu dikenali Gatik, Black Amber, Sen, Por dan juga Robert. Gatik tu PA dia, Sen dengan Black Amber adalah dia punya kawan, Por pula pemilik bot tersebut, dan juga Robert adalah sebagai pemandu bot tersebut. Menurut media, pada pukul 10 malam, Gatik ni cakap Tang Mo bagi tahu dia bahawa dia nak terkucil, nak membuang air kecil. Tapi malangnya tandas di dalam bot tersebut mempunyai kerosakan, tak boleh pakai ya guys. Jadi Tang Mo ni terpaksa untuk membuang air kecilnya di belakang bot. And after that, dalam pukul 10.40 macam tu, Gatik ni bagi tahu pihak media yang dia nampak Tang Mo ni terjatuh daripada bot. Kira macam tergelincir and jatuh macam tu ya. And untuk pengetahuan korang, Tang Mo masa tu tak pakai life jacket. Termasuk kawan-kawan dia yang lain, semua tak pakai life jacket masa tu. Also ya, pemandu bot tadi tidaklah berlesen. Enggak berlesen ya. So, kejadian tadi berlaku dalam around pukul 10. Tapi dalam pukul 12 malam, kawan-kawan dia ni baru inform orang luar. And baru ada orang luar involve untuk selamatkan Tang Monida ni. Maksud aku untuk cari Tang Monida ni lah, sebab dah terjatuh dalam sungai tu kan. Tapi disebabkan sungai tu arus kuat and masa tu dah malam, ada cahaya bulan sahaja, jadi mereka tak dapat jumpa Tang Monida malam tu. So, operasi tu bersambung keesokan harinya. Pada 25 hari bulan 2 tu, pukul 9 pagi diorang cari Tang Monida sampailah ke malam. Tapi malangnya guys, tak jumpa juga. Pada 26 hari bulan 2, 1 petang, abang kepada Tang Monida tu sendiri ternampak ada satu mayat yang terapung, and dia yakin sangat itu adalah mayat adik dia iaitu Tang Monida, according to pakaian yang pada jasad tu sendiri. Jasad tu mengenakan baju yang sama macam Tang Monida ni pakai semasa dia keluar rumah. Jasad itu ditemui dalam kira-kira 1 kilometer daripada tempat Tang Monida ni jatuh. So guys, dah jumpa mayat, diorang bawa lah ke bedah siasat kan, ke forensik. Apa yang menyayatkan hatinya guys, yang kita sebagai rakyat Malaysia tak ada kena-mengena sangat dengan Thailand ni, tapi kita sendiri terasa sebab keadaan mayat dia sangat-sangatlah tragis. So daripada situ timbullah spekulasi-spekulasi ni. Tak maaf, aku tak dapat nak show kat korang gambar mayat Tang Monida. Korang boleh dapatkan gambar tu dalam sumber-sumber yang lain. Apa yang aku boleh cakap dekat sini, keadaan mayat dia tu, mata terkeluar, mata ada kesan lebam macam kena tumbuk, leher dia pula macam kena jerut, lidah terjelir, kaki peha dia sebelah ada kesan cut
luka yang sangat dalam, dan juga muka beliau tu sangat-sangatlah kehitaman, macam burn macam tu ya. So guys, let's kita pergi ke spekulasi yang timbul dalam kes ni ya. So daripada sumber Lobak Merah punya website, satu, tuduhan buang air kecil di belakang bot. So apa yang dia katakan dekat sini, menerusi perkongsian netizen Thailand di Twitter ya, salah seorang dari rakannya yang berada dalam bot tersebut berkata Teng Mo terjatuh dari speedboat tersebut ketika dia sedang membuang air kecil di belakang bot. Walau bagaimanapun, tuduhan rakannya itu dikatakan agak pelik kerana Teng Mo pada malam itu memakai bodysuit yang mana pakaian itu akan menyukarkan untuk membuang air kecil. So, kita yang perempuan ni faham lah kot baju yang dia pakai ni kan. Macam mana dia nak buang air kecil kan dengan baju macam tu kan. So maksudnya kat sini netizen macam tak faham, like betul ke ya je si Teng Mo tu pergi kencing kat belakang tu dengan pakai baju yang macam tu. Yang kedua, kawan tak buat report polis hilang 24 jam. Okey. Menerusi satu sesi terbual, Kratik iaitu sahabat dan juga pengurus kepada Teng Mo mendedahkan yang dia sangat sedih akan kematian rakannya dan tidak punya sebab untuk terlibat dalam kematian tersebut. So, kata Kartik lagi, jika rakan saya mati, saya juga kehilangan sumber pendapatan. Yelah, masuk Kratik dekat sini sebab dia kan PA kepada Teng Mo ni. Jadi, gaji dia Teng Mo yang bagi. So, kalau Teng Mo tak ada, kalau bos dah tak ada, hilanglah sumber gajinya. Namun, bila ditanya mengapa tidak memaklumkan kejadian tersebut kepada ibu Teng Mo, Kratik mengatakan yang ibu Teng Mo bukanlah seorang scuba driver, jadi dia tidak ada sebab untuk memberitahu ibunya Teng Mo. Aha, dekat sini aku pun tak berapa setuju. Hello, apa-apa pun, family first. Tak kisahlah mak orang tu scuba driver ke, tidak ke, ataupun orang lain. Tak kisahlah mak dia pandai drive ke, pandai naik motor ke tak, pandai bawa pesawat ke tak. Dah kalau anak dia hilang, bagilah tahu maknya dulu. Bukankah kau rapat dengan Teng Mo itu? So dekat situ netizen dah pelik sikit lah kan. Malah katanya lagi, sebaik saja kejadian itu berlaku, dia terus pulang ke rumah kerana rindukan anaknya menggunakan kereta Teng Mo. Dia balik rumah menggunakan kereta Teng Mo sebab dia rindu anak dia. Dia terus balik je bila Teng Mo hilang. Kat situ dah pelik. Keesokan harinya dia tak terfikir pula untuk buat laporan polis dan hanya duduk di rumah menunggu Teng Mo pulang. Astaghfirullahalazim. Orang tu hilang. Orang tu depan mata kau jatuh. Statement apa yang dikeluarkan ni? Terdapat juga dakwaan yang mengatakan kelima-lima saksi sempat menghilangkan diri selama 24 jam sebelum mereka kemudian membuat laporan polis berkenaan keadaan yang menimpa Teng Mo. Guys, aku tak cakap banyak, kita sendiri boleh sama-sama fikir. Yang ketiga, gambar Teng Mo di IG tiba-tiba hilang. Gambar-gambar yang hilang tu adalah gambar yang melibatkan Kratik, anak Kratik dan juga anak angkatnya kepada Teng Mo dan gambar seekor kucing. So guys, kenapa gambar tu hilang? Kenapa gambar tu dihapuskan? Yang keempat, anak Kratik rupanya pewaris insurans Teng Mo. Gitu. Lepas kejadian yang menimpa Teng Mo ni kan, terdapat rakan yang mendedahkan si Teng Mo ni baru saja ambil insurans perlindungan kematian. Insurans perlindungan kematian lah kan, 10 bulan yang lalu. Maksudnya baru lagi lah tu, baru 10 bulan yang lalu dia ambil insurans tu. Dan menurut M-Star, Teng Mo ni sebenarnya dia ambil anak angkatnya, anak Kratik tu, Esther tu sebagai penerima faedah. Korang tahu berapa jumlah insurans tu? Insurans perlindungan tu bernilai 1 juta baht. Bersamaan duit Malaysia kita 130,000. Tak banyak sangat kan? So geng, dekat sini dia nak kata macam mungkin kematian tu kalaulah dibunuh, mungkin disebabkan duit itu sendiri. Yang kelima, yang ni best geng. Mak Teng Mo ni menerima ugutan untuk tutup kes. So apa yang dikatakan di sini?
Satu lagi misteri yang bakal membuatkan korang tak senang duduk ialah berkenaan ugutan yang diterima ibu Teng Mo, Panida. Nama mak dia Panida. Sebelum ni sebenarnya Teng Mo ni dah pernah banyak kali tukar nama and akhirnya dia pakai nama Teng Mo Nida. Nida tu bersempena nama maknya sendiri. Sambung balik, menurut tweet yang mendedahkan, Panida memberitahu yang dia telah menjumpai sebuah buku Metallica dengan setiap muka surat dipenuhi perkataan atau contengan yang tidak difahami. Dia percaya perkara tersebut ialah satu ugutan buat dirinya supaya dia ni tak cakap banyak. Tapi geng, apa-apa pun kes ni masih lagi dalam siasatan. Sehingga ke hari ni 7 hari bulan Mac, kes Teng Mo ni masih lagi hangat. Aku bangun tidur je, aku buka Twitter je semua pasal Teng Mo. Tapi geng, aku ada jumpa benda yang menarik perhatian aku kongsikan dengan korang. Ada satu Telegram ni yang cover terus cerita pasal Teng Mo Nida ni dan ada teori-teori yang mereka buat. Jom kita baca teori tersebut. So, teori pertama, diorang kata Kratik telah menipu Teng Mo untuk menaiki bot bersama rakan lamanya. Teng Mo yang percaya ia hanya aktiviti bersiar-siar seperti biasa telah menerima pelawaan tersebut lah. Namun hakikatnya Kratik telah menjeratnya untuk melayan tetamu VIP yang kononnya sebelum ini dikatakan hanya kawan lama. Pergelutan berlaku apabila Nida menolak permintaan untuk melayani mereka. Aku ada tengok video Ashraf, memang dia ada find out yang memang ada pergelutan berlaku sebab masing-masing ada macam cedera tau kat badan masing-masing. And then macam ada koyak baju. And then ada juga berita mengatakan yang maknya si Teng Mo ni terima pelawaan berapa juta tau, berapa banyak tau duit untuk tutup kes ni daripada geng-geng VIP ni. So, teori yang kedua mereka buat, Kratik telah merancang pembunuhan pelakon tersebut kerana ingin mendapatkan klaim insurans yang bernilai jutaan, di mana insurans itu diletakkan nama kepada anak Easter. Kira anak Easter ni pewaris lah macam aku cakap tadi. Teng Mo memang dah anggap anak PA itu sebagai anak kandungnya sendiri. Apapun, Kratik ni memang suspicious. Lepas kehilangan Teng Mo, dia selamba je guna barang-barang Teng Mo termasuk baju dan kereta. Masa tu diorang belum report polis tau. Kalau korang tergamak ke kawan korang jatuh, lepas tu kau relax je macam tu. Selepas Teng Mo hilang, beberapa imej di Instagramnya hilang. Entah siapa yang padam dan untuk apa dipadam pun tak pasti. Semua orang menuduh ini kerja Kratik, memandangkan kebiasaannya PA artis memang akan handle media sosial artis jagaan mereka. Yang tu betul. Kalau tengok mayat Teng Mo selepas ditemui memang mengerikan. Ada yang memberi pendapat bahawa keadaan mayat Nida itu tidak normal seolah tubuhnya telah dicederakan. Diorang berpendapatan Nida seolah mati dijerut, kesan leher yang teruk lebam, lidah terjelir dan mata yang terbeliak. Mereka memang tak macam mayat-mayat mati lemas. Yelah, sebab hairannya dari kaki dan kawasan badan belakang masih elok. Masih nampak putihnya kulit asli si Teng Mo ni. Yelah, kalau betul disebabkan mati lemas, mestilah macam satu badan tu dah kembung kan. So, dekat sini kata apa-apa pun tu semua spekulasi. Satu lagi geng, aku ada jumpa satu video best. Ada satu video daripada YouTube channel Ahmad Lapsip. Minta maaf kalau aku salah sebut. Tapi aku faham dekat sini, Ahmad ni adalah orang Melayu kita yang boleh berbahasa Thailand. And banyak juga video-video dia dekat YouTube tu, dia translate anything yang berbahasa Thailand kepada kita lah. Jadi ada satu video dia menarik perhatian aku, di mana tajuknya Wanita Siam sebagai perantaraan roh Teng Mo Nida. So, betul ke? So, jom geng, benda-benda macam ni menakutkan aku ni, aku seronok nak tengok. Let's go. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, pada minit awal ni dia kata Shuai Mo Ti. Dia kata tolong Mo now sejuk. Dia kata dia sejuk. Mo ไม่ไหวแล้ว Mo dah tak larat. Cutnya. Mo อยู่ที่ทางสะพาน maksudnya Mo berada dekat jambatan, di bawah jambatan. Mo tenggelam. Jom แล้ว dia kata dia dah tenggelam air. Dia dah lemas di dalam air. Sayaแล้ว betul. Mo now, Mo sejuk, dia kata. Pi baca, Pi bat tu nama seseorang. Yunai, Pi baca Yunai. Dia tanya bat tu kat mana.
sesiapa saja tolonglah tolong dia minta tolong, dia Melayu. Mereka tangkap saya, mereka tenggelamkan saya. Mereka tangkap saya. Kau mowai, kau cap Mereka mowai, tangkap saya, maksudnya mereka tenggelamkan saya. diorang tangkap dia. Diorang tenggelamkan dia. Kau mahai mo khun ma, dia tak bagi mo naik ke atas. Maksudnya dia tak nak selamatkan mo lah. Lepas tu orang tanya dia, mo masih bernyawa tak? Masih hidup tak? Dia kata tak. Mo dah mati. Memang taklah benda tu dah masuk dalam badan orang ni. Apa soalan ni? Oi, meremang doh, sumpah meremang. Shuai mo, maksudnya dia minta tolong. Mo dah tak larat, mo dah tak tahan. Mo sejuk. Mo sejuk sangat. Mak ayah, tolong. Cui doi. Pibat tu nama seseorang lah yang dipanggil. Saya tak pasti dalam kawan-kawan dia tu ada tak nama Pibat ataupun keluarga dia ke Pibat. Pi bukan hantu ke? Tahu, boleh komen kat bawah. Lepas tu dia kata dia duduk dekat bawah jabatan, dekat situlah dia kata. Dia merayu sangat. Takut doh. Mo dah tak tahan. Weh, kesian pun ada. Tak tahu nak takut ke nak kesian Tolong ni. Mo. Mak ayah. Dia panggil Mama, Papa. Tolong Mo dia kata. Okay, dia si ulang-ulang benda yang sama lah ni kiranya. Pibat ni siapa Pibat ni? Pibat. Lepas tu yang ni dia marah Pibat. Duduk dekat bot je dia kata. Tak tolong Mo pun, asyik duduk je. Pibat duduk dekat bot tu je, tak tolong Mo pun. Ui. Panasnya. Siapa Pibat? Saya rasa Pibat ni ada salah seorang di dalam bot tu. Sebab dia marah, dia kata Pibat duduk dalam bot tu je. Yelah, tapi tadi lepas tu dia kata datanglah cari Mo, tak nampak Mo ke? Mo duduk kat sini dia kata. Lepas tu ada suara belakang dia kata mungkin kawan ni dah pusing beberapa kali tapi tak nampak. Yelah malam kan masa tu. Dia kata dia duduk dekat jabatan ni. Yes, dia ulang-ulang je geng. Dia ulang-ulang. Lepas tu dia marah. Pibat tak nampak ke? Pibat bodoh sangat. Bodoh. Lepas tu dia kata Pibat kenapa tak buat apa-apa? Pibat duduk je dekat bot tu. Ulang alik ke sana ke sini. Tak cari Mo pun. Mo duduk dekat jabatan ni. Lepas tu orang kat belakang tu, suara belakang tanya, lepas tu dia orang ni kena turun bawah kan, kena pergi tolong kan. Lepas tu ya. Turun tolong Mo. Dia dah sejuk sangat. Kesian dia. Tolong Mo, siapa pun boleh tolong Mo. Mo dah tak tahan dah. Okay guys, itu saja klip yang sepanjang 3 minit 5 saat ni yang boleh saya translatekan one by one. So saya harap keadilan berpihak kepada yang benar lah mangsa. Apapun kita ambil iktibar daripada cerita ini. Tapi buat masa sekarang saya pun tak pasti sama ada keputusan pihak kehakiman dan juga polis bagaimana. Jadi kita mendoakan yang terbaik untuk mendiang Tengmo Nida. Khop Kun Ka. Siba aku yang Khop Kun Ka. So geng, kita ucapkan terima kasih kepada
Aku nak ucapkan terima kasih kepada Ahmad Lasib ni lah kan. Thank you sebab dah banyak translate. Korang pun boleh pergi dekat YouTube channel dia untuk tengok another video. Banyak dia translate gitu. And then aku nak bagi tahu korang, mungkin aku punya cerita ni tak se-perfect orang lain. Korang boleh pergi kat YouTuber Malaysia yang lain macam Ashraf, Nina Story, lepas tu si Carol Series. 3 orang ni memang aku tengok YouTube dia untuk fahamkan kes. Jadi korang pun bolehlah pergi check dekat sana, okey? InsyaAllah kalau aku rajin, aku akan cerita siapa Temo Nida ni semasa dia hidup dekat TikTok aku, Kak Nan Judge. So thank you so much. Jangan lupa follow Kak Nan dekat Instagram. Boleh subscribe YouTube Kak Nan juga, and YouTube Kak Nan Tak Relax. Thank you so much. Bye bye. Khop kun ka. Tapi geng, apa-apa pun kes ni masih lagi dalam siasatan polis. Aku tutup mata buat apa. Tapi geng, apa-apa pun polis dalam siasatan lagi. Ahmad Lasib, I'm sorry. And banyak juga video dia yang translate. And banyak juga. And Nida memang dah anggap anak PA tu sebagai anak Nida. Kratik, piece of Kratik. More daughter. More. Dan pagi diorang cari Temo Nida sampailah ke Malang. So operasi tu bersambung kepada SS. So, minta maaf andai aku tersalah kata atau terkasar bahasa atau tersalah info. Semoga yang baik-baik datang pada kita. Bye bye.